Hawa, lelaki atau perempuan, tak kisah mana-mana, 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 3 untuk 5 minit yang pertama. Berikan hujah yang pertama. Tampak semua. Kemudian seterusnya kita akan beralih kepada tujuan utama kita, iaitu perdebatan. Okey. Sekolah. Setiap orang bila berdebat akan diberi masa 5 hingga 10 minit. Dalam masa berdebat, pendebat boleh orang kata apa? Interrupt ataupun kacau. Ataupun dalam debate Inggeris dia kata POI please. POI please. Okey? POI please ataupun izinkan saya mencela. Jika saya berikan kebenaran, maka boleh. Tapi jika saya tak berikan kebenaran, maka berikan peluang untuk pendebat menghabiskan hujahnya. Okey? Faham? Hidup bengkok tinggi. Okey, untuk permulaannya saya beri peluang kepada pendebat untuk memperkenalkan diri masing-masing untuk menggapai sokongan para penyokong kita. Jadi persilakan kepada pendebat Adam. Dipersilakan. Duduk kan? Kejap. Duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal bin Husaini, wakil dakwah Satu. Okey, bermajulah untuk siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model lelaki, wanita. Saya Noh bin Muhammad Idris, wakil siswa. Dan terus berdiri teguh mempertahankan kaum lelaki sebagai ajarnya datang dari segi keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama diberi Muhammad Habib Solhi bin Ahlan. Dia memegang kerusi nombor 3. Okey. Saya tak mau bercakap panjang untuk dari segi permulaan ni. Cumanya saya nak beritahu hasil daripada kesimpulan pendebatan ini. Kesimpulan ya, okay. Nabi Lelaki dan perempuan mempunyai masing-masing kelemahan. Ya, yang mana kalau dikombinkan maka sempurnalah. Ya, itulah. Nampaknya saya melebihi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Aidil Suhada binti Muhammad Rizwan, wakil daripada kaum Hawa. InsyaAllah hari ini saya akan sokong Hawa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama Fatina Dila Haji Saufi. So saya di sini, kita di sini dalam keadaan ni kita nak memenangkan Hawa dan Adam kan. Dari pendapat saya lebih baik kita berdiskusi secara matang sebagai seorang siswa-siswa yang mencari kebenaran. Sekian. Okey. Simpan dulu. Saya lebih menggalakkan untuk para pendebat bangun untuk lebih lihat. Okey. Sekarang tibalah masanya, masa yang ditunggu-tunggu untuk kita memulakan perdebatan kita. Adakah kaum Hawa lebih matang dalam menyelesaikan masalahnya? Persilakan untuk kaum Hawa untuk memulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan tajuk yang diberi antara lelaki dan wanita, antara kaum Adam dan Hawa, mana yang lebih matang? Daripada apa yang saya kaji, daripada apa yang saya selidiki, ramai saintis mengatakan kaum Hawa jauh lebih matang. Saintis mana? Ada nanti. Kalau perempuan kita bertenang Ada banyak pendapat kata 2 tahun lebih matang dari lelaki, ada kata 6, ada
juga kajian daripada Dr. Marcus Kaiser daripada University Newcastle mengatakan yang otak perempuan jauh Newcastle. lebih cepat berkembang daripada lelaki 10 kali, yang menunjukkan bila dia lebih cepat berkembang, insya-Allah lebih matang. Sebab bila dia berkembang lebih cepat, dia akan nampak kesekitaran, dia akan lihat masalah sekeliling tu, dan dia akan memikirkan lebih dalam lagi. Dan wanita juga faktanya dia semua tahu yang dia akhir balik lebih awal daripada lelaki. Yang mana daripada faktor ni, bila dia akhir balik, semua tahu bila akhir balik automatik kita akan lebih matang daripada sebelumnya. Jadi bila kita akhir balik okey, saya pernah baca satu buku nama dia Why Women Can Read Map, Why saya tajuk dia nanti. Why not? Why Men Can Okay. Tajuk dia bahasa Inggeris. Why men can read map? Why women can read map? Why men don't listen? Daripada Ellen dan Barbara Fish. Dia cakap dalam buku tu, otak wanita, perempuan, dia ada dua bahagian, berdua, lelaki dan perempuan ada dua bahagian. Yang lelaki, yang percakapan dia untuk percakapan, dia otak dia menggunakan otak kiri ke tak silap. Hanya otak kiri tu kunci saja. Sebab tu lelaki dia sikit je dia cakap, lebih kurang 8 hingga 6 hingga 8 ribu sahaja sehari. Yang mana wanita perempuan 15 ke 25 kalau tak silap percakapan dia. Sebab wanita otak dia percakapan dia ada dua-dua belah. Yang mana bila dua-dua belah dia lebih banyak bercakap. Bila lebih banyak bercakap, lebih banyak benda yang dia hurai, lebih banyak benda yang dia nampak di sekeliling. Jadi daripada apa yang dia ujar, daripada apa yang dia lihat, itu yang membuahkan satu kematangan untuk wanita, untuk perempuan. Sinetron. Dan Sinetron. daripada buku tu juga saya dapat wanita ni jika masuk sesuatu tempat, dia jauh lebih peka daripada lelaki. Sebagai contoh, saya ambil diri saya sendiri lah. Saya masuk kelas, saya boleh ingat baju-baju seseorang. Cuba tanya lelaki, dia takkan ingat baju kawan dia. Kita menandakan yang perempuan lebih peka. Penting ke? Penting ke? Dia itu lagi kecil ni, dia kecil hal. Maknanya Celah. soal perasaan hati jauh dia boleh. Okey. Pendahuluan dia mak. Tengok Alimah satu. Jadi umumnya saya ingin cakapkan yang wanita jauh lebih matang daripada lelaki. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kepada pihak awal ataupun pihak kerajaan. Sekarang kita meneruskan kepada pihak pembangkang ataupun Adam untuk memulakan Reformasi. Hidup bersalah. Hidup bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan bersyarah mengasah minda, hujah yang padu tersusun bicara, lalu puas untuk semua, Allah kita bersul. Tersentuh. Terima kasih diucapkan kepada Cik Berita Nasrul, yang dihormati Puan Barisha kita,
dan kawan-kawan siswa-siswi yang disayangi. Okey. Pertama sekali saya ingin menerangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan matang. Matang mempunyai dua definisi. Yang pertama, matang dari sudut sekunda. Contohnya sekundanya ialah matang seorang perempuan paling awal dikatakan 9 tahun. Betul? Mungkin ciri sekunda yang dikeluarkan mungkin bukan, kalau lelaki soal besar, bulu janggut. Kalau perempuan adalah dia punya ketumbuhan macam kan. Okey, itu tarikh definisi matang yang pertama. Matang yang kedua ialah matang dari segi berfikir, matang daripada pengalaman, matang membuat keputusan. Itulah matang yang kita nak bahaskan dalam kita punya debate pada tengah hari ini. Petang. Maafkan saya. Okey. Apabila bercakap tentang matang, dari kita punya tajuk perempuan lagi matang untuk membuat keputusan daripada lelaki. Sudah semestinya saya membantahlah statement ni sebab ada banyak fakta-fakta dan bukti-bukti yang menunjukkan lelaki lebih matang daripada perempuan daripada zaman Adam sampai ke hari ini. Okey, first kali saya nak terangkan tentang okey, pertama sekali saya nak terangkan tentang penciptaan sesuatu barang. Itu untuk sejak yang pertama saya. Okey, terima kasih sebab tadi dia di perlahan keseluruhan ini keseluruhan yang pertama, lepas ni baru kita ceritakan macam masing-masing. Okey, Ya Arif. Okey, tak apa. Jadi penutup kesimpulannya kat sini, pendahuluannya bahawa lelaki lebih matang berfikir daripada perempuan. Ya. terima kasih kepada pihak. Okay, sekarang ni kita akan menggunakan hujah masing-masing dalam menyatakan pendapat, menyokong ataupun membangkang tajuk kita pada hari ini, iaitu kaum hawa lebih matang dalam membuat keputusan dalam menghadapi ujian. Okey, kita buka ruang kepada pihak kerajaan dahulu beri pendapat yang pertama, dan boleh diberi peluang untuk POI please ataupun mencela. Okey. Sekarang dimulakan. Bermula. Saya menyokong bahawa perempuan lebih matang daripada lelaki. Hal ini kerana perempuan dalam satu perkara dia boleh buat banyak benda dalam satu masalah, seperti memasak. Dalam waktu dia masak keadaan lah kan, dia masak, sambil masak tu dia basuh kain, contoh masak nasi kan, nak tunggu nasi masak tu dia boleh dia boleh masuk kain berbanding lelaki. Kalau dia dah tengok contoh tengok TV, contoh bola lah kan, dia mesti fokus bola tu. Kadang-kadang kalau orang cakap pun dia dah macam tak fokus lah. Kalau banding perempuan ni, dia lebih fokus. Kalau buat satu benda tu, kalau orang nak tanya, insya-Allah lah dia boleh jawab berbanding walaupun dia sedang tengok TV pun. Kalau kadang-kadang orang tanya pun dia fokus untuk mendengar apa yang disampaikan oleh pihak lain kan. Kira masa adventure bagi hujah, apakah boleh nampak? Saya lebih suka ambil masa. Saya tak nampak poin dia lagi. Okey, teruskan dengan hujah. Mohon mencela no. No, cela no. Terima kasih kepada pendapat yang kedua daripada pihak. Sekarang kita bukakan peluang pihak Adam untuk menyatakan hujah-hujah. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wanita memang istimewa. Saya akui wanita ni dia matang. Kau belah mana ni? Saya akui wanita ni matang dari segi daripada kecil dia matang, banyak berfikir, boleh buat banyak benda perkara. Tapi matang lelaki ni jauh lebih ke harapan daripada matang wanita. Setuju? Setuju. Okey, saya punya point yang pertama ialah kecerdasan emosi dan intelektual dari segi lelaki. Okey, saya balik pada definisi yang pertama. Definisi tentang matang. Tadi tak habis tadi sebenarnya. Definisi matang dari segi kamus dewan ialah sempurna fikiran. Maksudnya sempurna fikiran ni kedewasaan dalam pemikiran. Maknanya kita ambil contohlah. Macam kita cakap pasal perempuan ni boleh buat lebih banyak kan. Boleh masak, boleh tengok TV. Saya pernah nampak perempuan dia makan. Dan masa dia tengok cerita drama. Tapi dia pegang sendu tu, dia stay. Dia berdiri. Kursi dia. Duduklah makan. Tak sedap, dia fokus. Maknanya perempuan ni lebih kepada dia boleh buat banyak perkara. Tak bersama dengan lelaki. Lelaki ni contoh. Okay, kita bawa kereta. Saya bawa kereta lah. Bawa kereta. Tiba-tiba kereta depan tu nampak macam asal slow sangat ni. Waktu tiba-tiba main masuk kanan kiri tak bagi signal. Lepas tu kita potong tengok. Oh, perempuan. Mak nampak kat situ perempuan. Dia bawa kereta macam mana? Maknanya dia letak lebih kepada kehadapan. Jangan no aduh. Yang tak bagi signal tu bukannya sebab dia tak boleh berfikir ke apa. Sebab perempuan ni, tahu kan perempuan dia lembut. So dia takut. Itu masalahnya. So dia tak sama dengan takut dengan Sebab itulah saya mengatakan kecerdasan dalam emosi, dalam segi pemikiran. Takut jangan bawa lelaki kereta. kalau fikir bawa kereta, dia bukan fikir ish, mana signal. Perempuan ni kadang bawa kereta saya sendiri, aku je lah. Memang Ini kereta. Ke depan ni asyik lah. Lepas tu bawa kereta macam ni, tengok kiri. Masuk parking. Saya bukan nak menghinakan wanita, tapi memang realiti dari segi pemanduan, dari segi motor memang berbahaya kalau bagi perempuan ni bawa. Betul, saya setuju. Setuju lelaki semua? Setuju. Setuju tak? Okey, dari segi saya ambil lah contoh perempuan pergi pasar raya. Okey, kita ambil contoh ni pasar raya. Lelaki nak beli seluar. Dia tahu, dia tanya seluar kat mana, kat belakang sana. Dia akan pergi ambil seluar, beli baju satu dan terus pergi ke cashier bayar. Perempuan kita nak pergi beli sayur, nak beli tin. Okay, kita pergi cari, dia cari, betul cari. Tapi dia dah masuk corner tempat beg. Oh, dia masuk sini pula. Okey, pusing sini, pusing. Tak habis. Tutup semua kek. Habis semua. Elok timing jam sejam jadi 3 jam 4 jam. Sebab tu lelaki memang perlu lead wanita kalau pergi pasar raya. Okey, senarai dulu barang-barang apa yang nak pergi beli sebelum pergi pasar raya. Setuju? Setuju. Dan saya tak nak cakap panjang, saya akan bagi laluan kepada Saya tak ambil markah kat sini. Saya nak bagi laluan kepada saudara yang seterusnya sebab saya ada 5 minit saja. Tetapi saya berdiri teguh menetapkan bahawa tak semestinya wanita ni lebih matang membuat keputusan. Dan lelaki ni memang patutnya matang dari segi membuat keputusan. Itu saya terima kasih. Jadi kita berani dengan pihak kerajaan dalam menentukan nikah sejak. Baru tak Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah menyampaikan hujah mereka. Jadi saya mewakili kaum Hawa menyampaikan hujah saya. Okay. Sebelum tu saya nak bidas dulu pendapat Noh kan berkaitan dengan bagaimana kalau lelaki yang pergi market tu kan perempuan macam, tapi sebenarnya kenapa pernah tak korang mengalami situasi yang lelaki kalau kita suruh beli barang dia selalu lupa? Tak sampai. So sebenarnya poin di sini bukannya silap tu sebab gender. Tak, tapi sebab mungkin itu memang silap, faham tak? So saya pun takkan menyalahkan lah. Kalau dari segi pergi market tu mungkin kita sama rata pun. Okey. Sebelum tu semua dah bagi tahu definisi matang dari segi kamus dewan bla 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 bla. Okey.
saya dah tertarik untuk membawa definisi matang daripada seorang penulis terkenal iaitu Hilal Ashraf. Dia kata matang itu apabila seseorang itu dapat mengaitkan kehidupannya dengan akhirat. Betul, ni betul. Sebab kenapa? Cuba kita tengok Usama bin Zaid, dia jadi panglima masa dia umur Sultan Al-Fatih umur dia tahun berapa? Itu dari lelaki lah. Tapi kalau dari segi perempuan pun kita ada idola yang matang. Contohnya macam Maryam, dia terpaksa mengandung dalam keadaan anak dia tu tak berbapa. Kan? So itu terbuktilah bahawa dalam sejarah ditulis dalam Al-Quran, perempuan matang dalam menangani ujian, matang dalam menangani kata kesedihan. Ya, sebagai contoh, Maryam. Laki pula. Dan itulah yang membezakan antara kematangan generasi sebelum ni dengan kematangan kita. Okey, kita tengok rutin harian kita. Saya kenal seorang kawan saya umur 19 tapi pemikiran dia macam 25. Saya kenal kawan saya umur 24 tapi pemikiran dia macam 18. Kenapa? Kita cek balik Hilal Ashraf. Dia kata apa? Matang tu apabila seorang tu boleh mengaitkan kehidupannya dengan akhirat. Sebab tu kita tak matang. So apa poinnya dengan kita punya tadi? Saya belum masuk. Dari subjek perempuan yang kita cakap tadi daripada kesimpulan diorang. Okey, saya selama ni saya pernah join program dari Pak Uting. Pak Uting ni dia seorang kata pakar dalam apa perundingan keluarga lah. Kan? Perempuan ni kelebihan dia boleh multitasking. Lelaki tak boleh. Kan? Kalau lelaki, kan, kalau dia kata kalau macam contohnya seorang isteri, betul dia boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Tapi kalau lelaki, dia hanya boleh fikir, dia hanya boleh buat satu perkara tu, dia fokus yang tu je. Sebab itulah kalau perempuan, kalau lelaki tengah berfikir, tengah ada dalam masalah, kita tak boleh distract dia. Okey, Sebab dia nak berfikir. kita bagi itulah Okey, bukan point bukan masa saya lagi. Tapi saya nak cakap kat sini, dia cakap lelaki fokus pada satu. Ia salah. Sebab kita dalam Islam, kita belajar kan pasal agama Islam. Dan cakap dalam Quran yang lelaki ni ada 9 akal dan 1 nafsu. Dan perempuan ada 9 nafsu dan 1. Okey, siapa yang lebih fokus pada apa? Right. Kat sini dia nak cakap, dia cakap tadi dalam Al-Quran dia cakap perempuan lebih matang. Dalam Al-Quran tak ada ke? Sekarang ni dalam Al-Quran dia cakap ar-rijalu al-qawwamu 'ala nisa. Yang mana lelaki ni darjat dia lebih atas daripada perempuan. Okey? Tadi orang saya sampai. Saya setuju pendapat dia. Memang lelaki tu pemimpin wanita, tapi ada juga ayat Quran yang lain. Perempuan dia ada bahagian yang dia kerjakan dan lelaki dia ada bahagian yang dia kerjakan. Okey, saya tak kata lelaki masih bawah kami, tak. Kami sangat menghormati kaum lelaki. Tapi perempuan ada kelebihan dia dan lelaki ada kelebihan dia. Dan dari kelebihan kami kan, kita lebih kata teliti dalam menyelesaikan masalah. Betul atau tak? Okey, dari segi emosi kan. Dari segi emosi kita tahu kan yang perempuan diberikan kata Allah dah berikan dia emosi kan. Tapi emosi tu memang lelaki selalu kata kami ni beremosi satu kami kan. Tapi sebenarnya emosi itulah yang membantu kami dalam menyelesaikan masalah kami dan membantu menguatkan kami dalam menghadapi ujian. Kan? Apa? Mohon laluan. Ayu. Yang mengatakan tadi bahawa Maryam dari ibu Nabi Isa seorang apa? Ibu yang kata apa? Tak berapa. Itulah salah satu mukjizat yang Allah berikan yang khusus kepada wanita. Tapi tidak khusus kepada membuat keputusan. Keputusan dia lebih kepada, saya bagi contohlah. Okey. Perceraian. Kuasa pada siapa? Lelaki. Okey, Kadi. Kuasa pada siapa? Lelaki. Tolak. Jadi kat situ dah nampak dah. Membuat keputusan. Kenapa Allah bagi lelaki bagi lelaki untuk membuat perceraian? Okey. Kenapa? Sebab memang Allah dah tahu dah. Memang perempuan memang tak boleh. Tak boleh sebab contoh kalau perempuan kan dia marah, dia kata puan tak sampai. Puan memang tak sampai. Saya mengaku sendiri. Cakap orang kata apa benda tu orang cakap sebenarnya banyak sangat. Ada poin tak ada. Lain lelaki sekali bagi saya tak apa. Okey.
Bila kena dengan laki dia terus sentap laki jiwa, tak cakap jangan dimari. Itu memang hakikat laki yang wanita. Jadi memang saya membangkanglah kata yang Maryam tu memang tak termasuk dari segi kata apa membuat keputusan. Okey. Okey, terima kasih. Maaf poin saya bukannya maksudnya poin saya di situ perempuan bukannya maksudnya perempuan yang Maryam tu dia diberi kelebihan emosi untuk orang kata ketahanan jiwa, itu poin saya. Kan kenapa perempuan dia tak ada menyelesaikan hal lain ke? Contohnya seperti kami dipertanggungjawabkan untuk menjaga anak. Ingat senang ke jaga anak? Betul lah. Baby nampak betul. Cara mandikan ada, cara nak mandikan. Cara nak apa kata bagi makan ada, semua ada. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. So, boleh ada sikit lagi boleh minta maaf Okey. Perempuan dia kalau dia buat something ini dari pendapat majoriti lah saya wakilkan. Perempuan bila dia buat something dia fikir kesan. Tapi lelaki bila dia buat something dia fikir berkesan ke tak. Jadi artinya siapa lagi berfikiran yang lagi jauh, perempuan ke lelaki? Bagi pendapat Cik Fatin tadi, perempuan lagi pandai, lagi berfikir apa tadi? Berfikir lagi berkesan berfikir lagi berkesan, emosi lagi kuat. Contoh yang Habib dakwah mana? itu seorang individu yang Cik Fatin ketengahkan. Macam mana benda kalau kita tengok fakta pada masa sekarang ni, peratusan ramai perempuan membunuh diri dekat Jepun disebabkan putus cinta dan kena bully. Benda tu memainkan emosi diorang. Macam mana diorang boleh bunuh diri? Kau cakap aku malah cakap. So, kita ambil contoh daripada pasangan couple sendiri lah. Kalau kita berputus ataupun clash kan, budak perempuan tu mesti dia lagi emosi dan dia sanggup tak makan berhari-hari dan daripada dia pergi tu dia tak nikah. Kalau lelaki putus cinta dan bernikah dan dia akan prove diri dia supaya lebih bagus. Kalau perempuan dia putus cinta dia akan boleh diri apa yang teruk ke, dia terus kurung dalam bilik, sedih tak makan, Gantung diri. Banyak masa pun Tak ada kaitan. kita beri kepada Jawab, bagi tu saya jawab yang last. Habis masa. Okey, untuk jawab soalan dia kan. Tak, biar soalan dia menjawab. Kan? Dia jawapan dia senang je. Kita kembali kepada poin saya yang pertama. Matang itu apabila seorang itu mampu mengadakan kehidupan dia dengan sebab tu perempuan tak lain dia. Lelaki ke perempuan, dia kena ada keterikatan yang kuat dengan Tuhan dia kalau dia nak jadi matang. Macam saya kutuk katakan, dia kata, aku heran dia kata melihat orang sekarang ni, dia kata cita-cita dia macam kanak-kanak. Permain dia permainan kanak-kanak. Kenapa mereka tidak kembali kepada Quran yang akan membersihkan usia seseorang? Sebab itulah generasi sekarang, dia kurang matang dengan generasi yang dulu. Kenapa? Kunci dia Quran. Sebab itulah kalau perempuan tu, kalau perempuan tu kawan saya, memang saya akan nasihatkan dia, tak ada solusi lain. Dia kena kuatkan keterikatan dia dengan Tuhan dia. Dengan itu kita akan lebih matang. Berapa ramai yang diulah wanita dalam neraka? Ramai. Tapi adakah itu bermaksud, adakah itu kerana mereka tak dapat menyelesaikan masalah? Masalah ramainya mereka dalam neraka sebab mereka tak jaga hubungan dorang dengan Tuhan dorang dah. Dalam semua ni kunci dia satu je, tauhid dengan Quran kita dah. Dengan itu kita boleh jadi matang. Sekian, terima kasih. Saya moderator tak boleh bercakap. Tapi saya nak bercakap agak. Maksud saya macam ni, kita sekarang ni dalam pertandingan ataupun debat, kita mesti memenangkan salah satu kita punya hujah. Kita jangan jatuh dalam ikut-ikut tak. Kita kena menang hujah kita sebab kita dalam pertandingan. Jadi kita akhir nanti barulah kita boleh bermuzakarah. Okey? Sekarang kita silakan. Okey, baik. Alah, berminggu-minggu akhirnya. Okey. Sekarang makin tegang kan. So kita slowkan sikit. Okey, saya bagi sikit bantu sikit lah
andai patah sayap raja wanita, bertongkat juga saya kemari. Bukan untuk mencari calon isteri, tapi untuk memberikan hujah saya di sini. Okey. Asal berfikiran jauh ni, saya ambil satu contoh lah macam sahabat saya cakap tadi, kuasa penceraian. Okey. Dekat situ boleh digambarkan bahawasanya benda tu bukan benda yang remeh-temeh. Kalau kuasa penceraian tu terletak pada kaum Hawa, apa akan jadi? Contoh kaum Hawa, dia ada datang bulan dia kan, dia ada masalah dia kan, mesti dia akan lagi emosi kan. Laki dia balik kerja dalam keadaan serabut, abang, saya ceraikan abang lah, saya serabut lah. Sebab itu, sebab apa? Kuasa talak itu jatuh pada lelaki ada sebab. Dalam lagu, dalam Quran semua menyatakan dah. Okey, kalau perempuan lebih berfikiran panjang, kenapa perempuan tak jadi imam? Siapa yang imam sekarang, lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau perempuan jadi imam macam mana? Tengah sujud, Allahu Akbar, tengah sujud, datang bulan, dia tinggal. Macam mana makmum yang lain? Ali imam, kenapa? Semalam tak ada imam? Alah, semalam datang bulan pula. Itu contoh dia. Okey? Sekejap, tadi dah cakap banyak. Tajuk. Wanita hiasan dunia, indah hiasan adalah wanita soleha. Okey, point dia, wanita soleha. Siapa yang menjadikan wanita itu soleha? Laki. Kan? Okey, saya tak habis lagi. Dalam konsep suami isteri. Okey, dalam konsep suami isteri. Isteri, kenapa sahabat saya cakap banyak ahli neraka ni, ahli perempuan? Kenapa kaum Hawa banyak? Sebab dia tak menjaga hubungan dengan suami. Sepatutnya dia kena dengar cakap suami dulu. Kan? Kena dengar cakap suami. Mudah saja. Memanglah moderator cakap tadi. Apa moderator pula? Pendebat apa nama dia? Projektor. Okey. Saudari Fatin cakap tadi kan? Saudari Fatin cakap tadi berkenaan dengan tertelos. Wanita lebih berfikir jauh. Okey, sebenarnya wanita ni dia berfikir sama macam lelaki, cuma lelaki ni dia lebih berfikir ke arah yang lebih jauh lagi. Buktinya, kenapa wanita dia tak macam lelaki? Sebab wanita dia lebih mendahului emosi dia daripada fikiran dia. Macam saya cakap tadi, lelaki ada satu nafsu dan 9 akal. Wanita ada 9 nafsu. Nafsu dia beli barang, nafsu dia macam saya cakap dia masuk dalam saya. Wanita emosi kan dalam membuat keputusan. Emosi lelaki dia ada ego. Dengan ego dia ni lah dia menafikan benda-benda yang kecil, benda-benda yang dia anggap kecil yang sebenarnya benda tu besar. Okey, contoh. Yang menyebabkan dia membuat keputusan yang salah. Contoh. Sebab dia menafikan benda-benda. Tak ada fatah. Contoh, apabila lelaki mempunyai masalah, dia akan senyap. Dan wanita bila dia ada masalah, dia akan tanya dengan orang lain, tanya pendapat. Okey, terima kasih. Saya boleh peganglah situ. Dia cakap lelaki lebih pada ego. Okey, sebenarnya perempuan lagi ego. Okey, daripada zaman sekolah lagi saya duduk, daripada zaman sekolah, perempuan ni mesti ada berpuak-puak. Betul? Betul. Laki tak ada. Ada bawah semua laki. Macam ni je pergaulan. Itu menunjukkan ego. Tahu tak apa itu maksud ego?
Ego tu bukan bentuk ego tu. Kena faham dulu maksud ego tu kan. Okay, siapa lagi nak patah? Ego tu berkaitan dengan emosi. Emosi yang mana ego ni dia macam lebih kepada dia tak menerima pandangan orang lain. Kalau ego tu berkaitan emosi, artinya sama je perempuan dengan lelaki. Perempuan ada emosi, lelaki ada ego. Sebab itulah lelaki pun ada ego, perempuan pun ada ego, cuma perempuan dia lebih lagi ego dia. Yang kami bagi tahu ni kan, bukan pendapat kami tau. Kami check daripada Pak Utim punya ni, Pak Utim tu yang lepas tu kami check daripada apa lama-lama kami tak main Pak Utim punya page tau. Pak Utim ni seorang pakar ni, pakar psikologi. Masalah dia senyap dan perempuan juga ada masalah dia main cakap je. Sebab apa? Bukan main cakap, dia bercerita. Sebab perempuan bercerita, dia cerita tak habis. Nanti dia sebab dia berfikir dulu macam mana nak selesaikan cara memikirkan solusi untuk menyelesaikan semua masalah. Bukannya membebel tak habis tapi kerja tak jalan. Dah kesimpulan di sini perempuan Allah. tak kesimpulan lah kan, tapi akhir pembicaraan saya, perempuan lebih banyak bercakap, lelaki lebih banyak berfikir. Bila banyak bercakap maka kurang berfikir. Betul. Maknanya dia kurang berfikir, habis. Sebab apa kurang berfikir? Sebab dia banyak bercakap macam ni tadi. Kalau lelaki, kalau ada masalah, okey, duduk penjuru sana seorang je. Tapi kalau perempuan, lelaki pergi bilik ke bilik untuk menceritakan masalah. Kan? So bila banyak bercakap, lebih banyaklah pengetahuan. Kan? Banyak pengetahuan, walaupun ada yang baik, ada yang tak baik, tapi lelaki dia still dengan pengetahuan. Maksudnya dia lebih berfikir jauh. Kan dia kalau macam tadi ni Syuhah cakap, perempuan ni dia lebih peka. Datang kelas dia tahu siapa yang pakai baju ni, pakai baju ni. Lelaki tak tahu. Okey, masalahnya cakap benda tu penting ke? Benda tu penting lagi ke? Perkauman penting lagi. Lelaki dia lebih pentingkan persahabatan. Tak kisah. Dia tak kisah kawan ni pakai baju apa ke, kawan ni pakai datang singlet ke, kawan ni pakai. Tak kisah. Lelaki tak kisah. Tapi perempuan, dia ni pakai gini. Dia ni. Artinya dia teliti dan peka. Itu perempuan dia. Lelaki tak kisah pasal tu. Dia lebih kisahkan berkaitan dengan hubungan. So sini menunjukkan lelaki kurang ego daripada perempuan. Ya, betul. Okey, ada lagi. Apa nak patah? Okey, lepas tu perempuan lebih mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh dengan Korea ni, K-pop ni bagai. Lelaki tak ada. Betul. Lelaki musik. Apa kat Nota. Apalagi bola. Tahu lah kan. Kurang-kurangnya tidak terpengaruh dari budaya-budaya macam tu. Rasanya kalau ada sale ke apa-apa cepat. Apa sale tu? Cerita apa? Tapi lelaki tak. Lelaki dia fikir masuk satu kedai beli satu barang. Kalau perempuan masuk 10 kedai belum tentu dia beli satu barang. Sebab dia berfikiran jauh. Sebab dia terlalu emosi. Beb. Kan? Apa syok tu? Okey. Itu saja. Terima kasih. Jadi sepanjang masa sangat-sangat mencemburui kita, kita beralih kepada perhubungan antara pihak daripada pihak masing-masing, pihak pembangkang dan pihak kerajaan. Maka Sebelum nak gulung, saya nak cakap dulu yang berkait dengan ego tadi. Contoh saya nak bagi situasi, kalau lelaki dan perempuan dalam satu kereta, kan dia tak tahu jalan, dia nak sesat. Yang bini dia cakap, pergilah tanya orang, Lepas tu, tak apa, abang ni tahu, lepas ni jumpalah jalan. Contoh. Saya boleh tengok selalu benda ni dalam Ya. Dah penuh. Apa tu? Oh. Apa tu? Oh, dah penuh. Kau buat lagi. Apa tu? Cuba. Man. Dah penuh. Tengok mana? Yang nama untuk sama individu.
Tadi Belum. swimming individu apa? Nah, yang itu buat kan dulu ada kita buat swimming individu kan. Tu yang nama dengan Dimitri. Ramai pendapat kata kalau saintis Medium pun nak daripada buat yang saya cakap tadi Dr. Marcus pun untuk cakap, makanan. memang perempuan jauh lebih matang daripada Man, cuba tengok, Man. kita, Aku daripada belum isi lah, Man. pemikirannya. Sebab, Aku belum isi lagi. Aku belum. daripada Untuk apa ni? Sains juga daripada kajian tentang nota apa semua pun memang pemikiran wanita lebih luas berbanding lelaki, dan ego pun lelaki lebih tinggi, jadi lelaki Bahaya ni kalau dia buat kita isi ni. keputusan guna ego. Bahaya kalau kita tidak isi. Bila guna ego dia akan menampilkan benda-benda 42. yang kecil dan dia akan mempertahankan Man, next month. pendapat dia. Jadi dia boleh menjadikan keputusan yang satu keputusan yang salah. Jadi itu sajalah. Jadi itu saja. Terima kasih nantikan kunjungan daripada pihak pembangkang ataupun kaum adab. Silakan. Assalamualaikum. Okey, kenapa dia tak tanya jalan? Kenapa? Okey, sebenarnya lelaki ni kalau dia drive kereta, dia akan tengok dulu keadaan jalan tu macam mana. Berbanding dengan perempuan ni nak cepat sampai je. Kau belum kan? Itu fakta menunjukkan. Fakta ni menunjukkan kalau perempuan dengan lelaki kalau bawa kereta, lelaki lebih tahu keadaan jalan tu macam mana. Ya. Kalau perempuan tak ingat. Ni kat mana? Ni kat mana? Awak kat mana? Kan? Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua pasal mak tiri. Pasal mak tiri kan. Semua kita tahu jadi mak tiri ni semua garang-garang. Jahat kan. Ada tak bapak tiri yang jahat-jahat? Ada. Kan? Kalau mak tiri dia macam ni macam lebih egoan, lebih ajar. Berbanding lelaki ni, lelaki hati dia lembut. Walaupun dia dah lah berfikiran jauh kan. Lepas tu hati lembut pula. Okay, bye, let's go. Okay, nampaknya kita dalam mendengar hujah daripada kedua-dua belah pihak. Hari ini saya ingin menggunakan perkara kita neutralisasikan semula ke arah perkara yang sebenar. Saya ingin berkongsikan lagi. Saya pernah dengar daripada Ustaz Maulana, Ustaz daripada Indonesia yang kata je maaf, pernah dengar. Dia kata ya memang benar, yang memang benar neraka itu dipenuhi dengan wanita. Tapi adakah kita mahu menjadi yang banyak itu? Maksudnya kita menjadilah golongan yang sedikit wanita. Wanita boleh menjadi golongan yang sedikit. Tapi ada satu perkataan yang saya sebut menarik. Dia kata lelaki yang berjaya itu di belakangnya ada perempuan. Maksudnya lelaki yang berjaya itu di belakangnya ada perempuan. Maknanya dalam bersama-sama menempuh kehidupan ini kita mestilah bersama-sama. Okey. Sekian saja daripada saya. Kita nak tahu siapa menang ke tak nak? Nak tahu ke siapa menang? Dia mah, saya keputusan. Dia buat kesimpulan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.